Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM Terengganu 2020 untuk subjek perniagaan. Okay, saya Ustazah Ain daripada SMA Syamsuddiniyah. Okay, kita akan mulakan sebentar lagi. Jadi saya harap kamu semua sudah bersedia dengan pen merah dan juga jawapan untuk buat penandaan kendiri. Bagi soalan percubaan negeri Terengganu bahagian B. Okey, ini adalah soalan bahagian B. Macam soalan ni jawab 2 soalan saja, 30 markah. Macam yang saya cakap tadi, soalan bahagian B ni untuk soalan 7, 8 dan 9. Ada 3 soalan, pilih 2 saja untuk dijawab. Setiap satu soalan 15 markah, total 30 markah. Okay, kita lihat dulu soalan nombor 7. Okay, jadual 1 yang berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Ahmad. Okay, maklumat yang diberi: nama, Melon Farms dan Berhad, bentuk pemilikan dan Berhad, aktiviti perniagaan, pelbagai variasi buah melon dan biji benih. Okay, Melon Farm. Okay, jumlah jualan pada tahun 2019 2.5 juta, bilangan pekerja tetap 10 orang, modal berbayar RM250,000. Okey, soalan A. Nyatakan saiz perniagaan Encik Ahmad berdasarkan jadual 1. Kata kuncinya saiz perniagaan. So, saiz perniagaan bila kita nak kenal pasti, ada 2 aspek yang kita kena tengok. Yang pertama ialah jumlah jualan tahunan dan yang kedua bilangan pekerja tetap. Okey, ini 2 aspek. Kita juga, selain daripada itu, kita juga kena kenal pasti sama ada aktiviti perniagaan ini penghilangan ataupun perkhidmatan. Okey, kerana berdasarkan 2 aspek tadi ni, jumlah jualan dan bilangan pekerja tetap berbeza mengikut jenis aktiviti perniagaan. Maksudnya kat sini, jika penghilangan untuk kita kategorikan dia saiz kecil, bilangan pekerja tetap dia berbeza dengan jika dia adalah perniagaan perkhidmatan. Okey? So, kat sini kalau kita tengok jumlah jualan tahunan 2.5 juta. Aktiviti perniagaan mestilah bukan perkhidmatan kan? Melon Farms dan Berhad. Jadi, ini adalah penghilangan. So, saiz perniagaan kita dapat kenal pasti kat sini berdasarkan jumlah jualan tahunan yang tidak lebih 3 juta. Bilangan pekerja tetap pula untuk soalan ini kurang daripada 75 orang, 5 hingga kurang daripada 75 orang. So, kita dapat kategorikan dia sebagai perniagaan bersaiz kecil kerana jumlah jualan pada tahun 2019 tidak lebih 3 juta. Kalau dia lebih 3 juta, 3.1 juta dan ke atas, maka dia adalah perniagaan bersaiz sederhana. Sama juga dengan bilangan pekerja tetap. Kalau bilangan pekerja tetap dia 75 orang ke atas hingga 200, maka dia adalah perniagaan bersaiz sederhana. Okey, soalan B. Jelaskan kelebihan perniagaan Encik Ahmad berdasarkan saiz perniagaan yang dinyatakan pada 7A, 7 markah. Jelaskan, kata tugasnya, kelebihan perniagaan Encik Ahmad berdasarkan saiz perniagaan, maka dia nak kelebihan perniagaan bersaiz kecil 7 markah. Soalan C pula, terangkan cabaran yang dihadapi oleh Encik Ahmad apabila memilih saiz perniagaan tersebut. Jadi soalan B ni tentang kelebihan perniagaan bersaiz kecil, C pula cabaran perniagaan bersaiz kecil. Okey, dua-dua soalan ni 7 markah. Kita tengok jawapan. Ini jawapan untuk 7A, 1 markah bersaiz kecil. B pula, kelebihan perniagaan Encik Ahmad, kelebihan perniagaan bersaiz kecil. Okey, yang ni 7 markah. Senaraikan saja. Okey, cost overhead rendah. Cost overhead yang rendah. Okey, yang pertama, awak tanda dulu. Saya bagi masa untuk awak tanda dulu soalan B dan C. Tanda dulu. Okey, tanda dulu. Okey dah. Soalan B yang pertama, kelebihan perniagaan bersaiz kecil, cost overhead rendah. Cost overhead ni apa? Kos-kos lain yang kita tak dapat nak kelaskan dengan jelas, yang terlibat untuk, yang diserap dalam aktiviti pengeluaran barang kita. So, cost overhead rendah untuk perniagaan bersaiz kecil kelebihan dia. Cepat selesaikan masalah dan rungutan pelanggan, kurang menghadapi birokrasi. Okey, kurang menghadapi kerenah. Macam ada masalah tertentu lah, kurang menghadapi birokrasi ni. Birokrasi ni dia masalah yang
sekejap berubah keputusan, kerana perniagaan yang bersaiz kecil ni dimiliki kebanyakannya pekerjanya sikit dan dimiliki oleh seorang individu. Biasanya perniagaan milikan tunggal gitulah. Okey, fleksibel dalam perniagaan. Fleksibel ni maksudnya mudah diubah lah. Perniagaan dia tu mudah diubah. Jika nak buat apa-apa keputusan, boleh cepat diubah. Okey, mudah buat keputusan. Kos upah yang lebih rendah. Merupakan pekerja sambilan dibayar gaji minimum. Ni kos upah yang lebih rendah ni. Inilah dia punya huraian. Okey, so ini 7 markah. Okey, cabaran pula. Cabaran dihadapi oleh Encik Ahmad apabila memilih perniagaan bersaiz kecil. Yang pertama, masalah aliran tunai. Okey, puncanya pelanggan lambat menjelaskan hutang. Okey, bebanan kerja. Tiada pengkhususan kerja. Keputusan dilakukan sendiri oleh pemilik. Mengekalkan pelanggan lama, mendapatkan pelanggan baru. Perlu membuat strategi yang baik bagi mendapat pelanggan baru. Yang keempat, memotivasikan pekerja. Cabaran, memastikan pekerja gembira, persekitaran kerja yang kondusif. Cabaran untuk pastikan pekerja-pekerja kekal bermotivasi sepanjang bekerja dengan syarikat ini. Yang kelima, cost overhead yang tinggi. Sukar mendapat bantuan kewangan daripada pelbagai agensi kewangan. Kalau kita tengok kelebihan tadi, kelebihan dia cost overhead rendah kan? Tapi cost overhead yang tinggi ni pula, ni adalah cabaran. Maksudnya memang cost overhead dia rendah, tapi cabaran untuk dia adalah macam mana dia nak mengekalkan cost overhead yang rendah ni tadi. Sebab kadang-kadang kalau kita salah manage, cabaran yang perlu dihadapi ialah cost overhead itu menjadi terlampau tinggi. Okey, so kerana apa? Kerana sukar mendapat bantuan kewangan daripada pelbagai agensi atau institusi kewangan. Kerana dia adalah perniagaan bersaiz kecil. Jadi kadang-kadang institusi kewangan ni sukar untuk memberi bantuan kewangan. Mungkin kerana kurang percaya atau kurang jaminan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan 8. Kita tengok soalan 8. Pernyataan berikut berkaitan dengan perniagaan sasabun. Okey, perniagaan sasabun merupakan perniagaan milik Bumi Putra di Terengganu yang telah memiliki 4 buah cawangan di seluruh Terengganu. Perniagaan ini mempunyai 450 orang pekerja tetap yang terdiri daripada rakyat Malaysia. Syarikat ini juga menjual pelbagai produk keluaran pengusaha tempatan. Okey, perniagaan sasabun menjelaskan bayaran kepada pengusaha tempatan dalam masa kurang dari 30 hari. Pengurusan sasabun amat menjaga kebajikan semua kaki tangan dengan menyediakan skim penggajian yang menarik dan pemberian insentif yang munasabah. Terangkan 3 peranan bahagian fungsian yang bertanggungjawab khusus kepada semua kaki tangan. So, apa peranan? 7 markah. Terangkan 3 peranan. So, tengok jawapan. Okey, 3 peranan. F. Fakta. Bagi tahu dulu apa bahagian fungsiannya, iaitu bahagian fungsian pengurusan semua manusia. 1 markah untuk fakta, 6 lagi markah untuk peranan. Okey, so ini dia punya markah. Okey, F1 perancangan semua manusia, F2 latihan dan pembangunan, F3 perkhidmatan pekerja dan kebajikan, F4 perhubungan industri. Okey, yang ini awak boleh pilih 3 fakta tambah 3 huraian. Okey, ini adalah peranan bahagian fungsian sumber manusia. Okey, saya pergi pada soalan 8B. Mengapakah pihak pengurusan perniagaan sasabun menyediakan kemudahan berikut? Iaitu penggajian yang menarik, pemberian insentif yang munasabah. So, ini 2 ni tak ada dalam buku, tapi dia secara direct lah. Directly dia tak ada dalam buku, tapi indirectly dia ada dalam tajuk faedah sampingan. Kita boleh ambil isinya kat situ. So, jawapan untuk soalan B. Okey. 1. Okey, skim penggajian menarik. Kenapa? Okey. Huraian 4 huraian. Penggajian yang kompetitif akan meningkatkan motivasi pekerja. Pekerja akan memberi sumbangan maksimum jika dia bermotivasi dalam pekerjaannya. Memastikan pekerja kekal, mengekalkan pekerja berpengalaman. Okey, mengurangkan kos melatih pekerja baru. Okey, persaingan antara majikan ataupun pesaing sasabun itu sendiri. Dan jika ada contoh yang sesuai, boleh dapat markah untuk contoh. Okey, yang kedua, pemberian insentif
ganjaran, insentif ganjaran yang munasabah, meningkatkan pencapaian prestasi, meningkatkan motivasi pekerja, meningkatkan kesetiaan pekerja, pekerja merasa dihargai, persekitaran kerja yang harmoni. Okey, contoh skim kesihatan dan keselamatan serta lain-lain kemudahan yang disediakan oleh majikan yang sesuai. Okey, 4 markah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi soalan 9. Okey, pernyataan berikut berkaitan dengan syarikat Mukminah. Okey, merancang untuk mengeluarkan tempoyak petai secara besar-besaran. Pengurus pemasaran diminta untuk merancang campuran pemasaran bagi produk tersebut. Campuran pemasaran kita gariskan. So, campuran pemasaran ni yang elemen 4P tu Elemen 4P. Dalam masa yang sama, syarikat Mukminah menghadapi masalah kekurangan modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, syarikat Mukminah menyediakan rancangan perniagaan untuk memohon pinjaman daripada pihak bank. Okey. Nyatakan kepentingan menyediakan rancangan perniagaan tersebut. 4 markah. Okey, nyatakan kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Ini kepentingan rancangan perniagaan lah. Kata kuncinya. B. Jelaskan elemen rancangan pentadbiran yang dihasilkan dalam rancangan perniagaan syarikat Mukminah. 3 markah. So, elemen apa yang perlu ada dalam rancangan pentadbiran? Ini samalah macam yang awak dah buat dalam rancangan perniagaan awak, kerja khusus awak, perniagaan kertas 3. Okey, rancangan perniagaan yang awak dah buat. Apa yang ada dalam elemen rancangan pentadbiran? Cuba awak ingat balik. Apa dia yang awak dah buat? Okey, awak ada buat carta organisasi, kemudian awak buat jadual spesifikasi tugas untuk bahagian pentadbiran, ada jadual imbuhan, ganjaran, gaji, okey, caruman KWSP per keso. Tu adalah elemen-elemen dalam rancangan pentadbiran. C. Terangkan campuran pemasaran bagi produk tempoyak petai Kak Mukminah. Okey, 8 markah. Ini so maksudnya kat sini awak memang kena terangkan ke 4 elemen. 4P tu terangkan semua untuk dapat 8 markah. So 8 markah ni 4 fakta tambah 4 huraian. Okey, so kita tengok jawapan untuk soalan ini. Okey, 9A kepentingan rancangan perniagaan 4 markah. Okey. Memberi peluang untuk menilai projek. Yang kedua, kata kuncinya menganggarkan keperluan sumber. Yang ketiga, kata kuncinya menjangkakan risiko dan masalah yang mungkin berlaku. Yang keempat, memberi gambaran produk, memberi gambaran. Yang kelima, meyakinkan pihak bank untuk tujuan pembiayaan. Okay, ini untuk kepentingan rancangan perniagaan. Yang B pula, elemen rancangan pentadbiran macam yang saya dah cakap tadi. Okey, menyediakan carta organisasi, menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan, menyediakan jadual imbuhan atau gaji, serta insentif yang diberikan ganjaran. Ni pun awak ada buat juga kalau awak ingat yang awak buat cuti, memberi cuti tahun, cuti bersalin kan. Caruman KWSP per keso. Okey, yang keempat menyediakan senarai keperluan pejabat. C. Campuran pemasaran bagi produk tempoyak petai Kak Mukminah. Okey, ada 4 fakta campur 4 huraian. Okey, yang pertama harga, menawarkan harga yang berpatutan. Okey. Kat sini awak kena buat kena ada kaitan dengan stimulus lah. Stimulus kat sini adalah tentang tempoyak petai Kak Mukminah. Jadi kena masukkanlah pasal tempoyak petai Kak Mukminah dekat dalam ni. So menawarkan harga berpatutan. Produk tempoyak petai Kak Mukminah memenuhi cita rasa kehendak pelanggan. Okey, ni produknya kita kena sebutlah nama produk. Okey, promosi, menggunakan kaedah promosi berkesan, menggunakan laman sosial, pamphlet, memberi potongan harga. Saluran agihan pula, syarikat Mukminah perlu memilih saluran agihan yang sesuai untuk tempoyak petai Kak Mukminah supaya sampai kepada pelanggan mudah diperoleh. Okey, dan berilah contoh saluran agihan yang sesuai. Sama ada nak lantik ejen ke. So, awak beritahulah kalau nak lantik ejen, dia saluran yang ke berapa. Kalau tak nak lantik ejen, terus kepada pengguna. Pengeluar terus kepada pengguna. Itu saluran berapa. Jadi, untuk tempoyak petai Kak Mukminah ni, dia boleh guna macam-macam jenis saluran agihan. So, awak tentukan. Okey. Kalau contoh nak guna saluran agihan yang pertama, pengeluar. Syarikat Mukminah terus kepada pengguna. Saluran 1. Okey. So, itu sahaja untuk soalan bahagian B Negeri Terengganu. Jadi, saya harap awak boleh semak jawapan dan bagi tahu markah kat dalam grup Telegram nanti ya. Untuk bahagian B soalan Terengganu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.